Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Thailand menentang Indonesia, yang mana Indonesia berjaya untuk mengikat Thailand 2-2 dalam final kedua AFF Suzuki Cup hasil jaringan dari Ricky Kambuaya dan juga Egy Maulana. Manakala Thailand gol dijaringkan oleh Adisak Kraison dan juga Salat Yoyen. Indonesia berjaya untuk mendapat runner up ataupun juara 2 buat kali yang ke-6. Manakala Thailand berjaya untuk menjadi juara AFF Suzuki Cup buat yang kali ke-6. Tahniah untuk Thailand sebab berjaya menjadi juara, dan tahniah juga untuk Indonesia kerana menunjukkan satu performan yang luar biasa daripada awal pertandingan sampailah habis pertandingan. Boleh saya katakan Indonesia mempunyai corak permainan yang bagus dan mereka punya pemain mempunyai masa depan yang cerah dalam beberapa tahun yang akan datang. Kemungkinan besar mereka akan menjadi kuasa baru di Asia Tenggara sekiranya mereka memastikan dan juga mengekalkan momentum yang mereka ada. Apa yang boleh saya katakan, trust the process untuk skuad Indonesia. Baiklah, perlawanan semalam boleh dikatakan Indonesia walaupun ketinggalan 4-0 pada first leg, semalam mereka bermain dengan sangat baik, terutamanya di first half. Tetapi di second half segalanya berubah, yang mana Alexander Poking, jurulatih Thailand, melakukan 3 perubahan yang sangat-sangat besar dan telah mengubah corak permainan Thailand di second half, yang membolehkan Thailand untuk mencari gol 2 dalam masa 2 minit, iaitu 54 dan juga 56. Akan tetapi untuk first half memang Indonesia bermain dengan sangat baiklah. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Thailand. Apakah yang saya suka tentang pasukan Thailand pada perlawanan ini, dan juga apakah yang menjadi kunci kemenangan mereka pada perlawanan ini? Okey, yang pertama adalah mengenai pertukaran yang dilakukan oleh Manuel Poking pada second half. Yang mana kita boleh lihat pertukaran yang dilakukan adalah membawa masuk Wirachi, iaitu di bahagian pertahanan tengah, membawa masuk Titipan menggantikan Tanawat, dan juga membawa masuk Tirasi Danda untuk digantikan dengan Adisak Kraison. Yang mana 3 pertukaran ini telah mengubah corak permainan Thailand, yang mana boleh saya katakan Wirachi yang menggantikan Pawi di bahagian centre back untuk bergandingan dengan Kirit Sada telah memberikan kelebihan untuk pertahanan Thailand lebih solid dan lebih senang ataupun lebih compact di second half. Apabila Pawi pada first half nampaknya seakan-akan terkial-kial, yang mana beliau susah untuk halang kelajuan pemain-pemain Indonesia. Jadi kemasukan Wirachi untuk bergandingan dengan Kirit Sada pada second half telah membuahkan hasil dan juga telah membuatkan barisan pertahanan Thailand lebih solid dan lebih kukuh pada second half. Dan kemasukan Titipan di bahagian tengah menggantikan Tanawat telah membuatkan corak permainan pasukan Thailand di second half memang berubah, yang mana di first half mereka terlalu memfokuskan untuk menyerang di bahagian tengah, tetapi apabila masuknya Titipan telah membuatkan Sarat Shoyan boleh bermain di posisi asal beliau, iaitu nombor 6, dengan sangat-sangat cemerlang dan memberikan Titipan dan juga Canatik ruang untuk bermain dengan lebih wide dan juga ataupun lebih kepada middle area. Jadi apabila di second half kita boleh tengok bagaimana Thailand menyerang pasukan Indonesia seperti first leg, iaitu menggunakan bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Bermaksud di sini Thailand mampu untuk menyerang di bahagian sayap dengan sangat baiklah dan melakukan switch play yang sangat baik dengan adanya Titipan dan juga Canatik yang boleh bergerak bebas di tengah dan juga di bahagian sayap untuk bermain sebagai wide playmaker, disebabkan Sarat Yoyan telah beraksi kembali di bahagian posisi nombor 6, iaitu posisi terbaik beliau sebagai seorang defensive midfielder sepanjang tournament ini berlangsung. Jadi kita boleh nampaklah perbezaan. First half memang Thailand attack ke tengah ataupun serang ke tengah disebabkan ada Tanawat, tetapi taktik ataupun taktikal yang cuba dilakukan tidak beberapa menjadi. Jadi dengan kemasukan Titipan segala-galanya berubah. Thailand mengubah corak permainan, Thailand berjaya untuk mengawal tempo dan bahagian tengah Thailand lebih teratur dan juga berdisiplin. Dan kemasukan Adisak Kraison menggantikan Tirasi Danda
nampaknya membuahkan hasil apabila Adisak Kraison berjaya untuk menjaringkan satu gol dan terlibat dalam gol yang kedua dan juga beberapa percubaan yang lain, yang mana di first half kita boleh nampak Thierry Danda sedikit kelelahan, boleh dikatakan akibat dari man marking yang agak baik dari pemain-pemain Indonesia di bahagian pertahanan untuk memastikan yang Thierry Danda tidak berada dalam kedudukan yang kosong dan juga tidak terlalu terlibat dengan gameplay di bahagian tengah oleh pasukan Thailand. Dan jadi apabila Adisak Kraison masuk, beliau lebih bergerak bebas dan beliau dijadikan sebagai goal poacher atau target man. Nampaknya beliau seakan-akan menjadilah untuk perlawanan semalam. Itu yang pertama, kunci kemenangan Thailand. 3 pertukaran yang dilakukan seawal second half. Yang kedua, apa yang boleh saya katakan saya suka tentang pasukan Thailand adalah di bahagian left back mereka, iaitu Tiraton, yang mana pada perlawanan semalam kita boleh lihat di first half memang Thailand ditekan habis-habisan oleh pemain Indonesia sehingga mereka berasa tertekan ataupun berasa stres, sehingga mereka tak boleh nak build up daripada bawah dan juga mereka tak boleh lakukan build up play yang sangat cantik untuk menyerang pasukan Indonesia di first half. Tetapi segala-galanya berubah di second half. Kita boleh tengok bagaimana left back Thailand bermain dengan sangat baik. Dari segi ball control, dari segi kawalan bola samalah dengan ball control, dari segi ketenangan dan juga dari segi mencari space dan juga dari segi menarik pemain Indonesia sehingga ke kawasan Thailand untuk membuka game. Yang mana kita boleh tengok Tiraton bila dapat bola, mereka akan cuba build up play daripada bawah ataupun melancarkan serangan ataupun build up daripada bawah yang dilakukan oleh Thailand, yang selalunya dimulakan oleh Krit Sada dibuka kepada Tiraton. Jadi apa yang kita boleh belajar adalah Tiraton apabila dia pegang bola, dia akan stay di kawasan dia sendiri dan dia akan bermula balik kepada goalkeeper dan goalkeeper akan buka balik kepada beliau. Jadi apabila goalkeeper buka balik kepada beliau, beliau akan tunggu pemain-pemain Indonesia untuk melakukan tekanan ataupun pressing. Jadi apabila pressing dilakukan oleh pemain Indonesia, maka di sini boleh saya katakan Tiraton akan buka game ke bahagian tengah untuk mencari Sarat Yoyen ataupun titipan ataupun passing balik ke center back, iaitu Krit Sada. Jadi apabila Tiraton passing ke tengah, maka Tiraton akan buka game sama ada ke wide area ataupun dia akan buka game ke wide area ataupun dia akan cuba masuk balik ke tengah sekiranya dia passing bola ke Chanatip yang berada di tepi. Jadi ini yang boleh saya katakan kebijaksanaan Thailand di second half adalah apabila mereka pandai, mereka tahu mereka di pressing ataupun di press ataupun ditekan oleh pemain-pemain Indonesia, maka di second half mereka cuba untuk mengawal tempo dan mereka bijak untuk menarik pemain-pemain Indonesia untuk naik terlalu deep ke kawasan mereka sendiri, ke kawasan Thailand bermaksudnya, dan dalam pada masa yang sama mereka membuka game tersebut disebabkan ruang-ruang yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia di bahagian tengah dan juga di bahagian pertahanan disebabkan pemain-pemain Thailand berjaya untuk tarik pemain Indonesia untuk naik ke atas daripada segi build up play daripada bawah. Itu yang saya suka ketika Thailand di second half. Yang ketiga, apa yang saya suka tentang pasukan Thailand ni adalah mengenai Krit Sada. Krit Sada ni boleh dikatakan antara the best centre back yang ada dalam AFF Suzuki. Dari segi ball control dia padu, daripada segi long ball dia padu, daripada segi build up play dia boleh jadi seorang player yang mampu untuk memulakan build up bagi pasukan Thailand walaupun bermain di bahagian centre back. Apa yang saya boleh katakan, Krit Sada perlukan seorang partner yang padu. Selain daripada Pawi, mungkin Krit Sada boleh digandingkan dengan Wirachik, yang mana second half memang Wirachik dan juga Krit Sada bermain dengan sangat baik, tetapi still lagi dibolosi oleh Egy Maulana. Bagi saya gandingan terbaik Krit Sada untuk AFF Suzuki kali ini adalah Beer, Tom Beer. Kalau Krit Sada bermain dengan Tom Beer, mungkin defense Thailand akan lebih solid lah pada perlawanan semalam. Jadi itu yang boleh saya katakan tentang pasukan Thailand. Di second half mereka bermain dengan terlalu open. Indonesia memberi mereka ruang untuk bermain dengan sangat baik dan juga Thailand pandai untuk memanfaatkan kelelahan ataupun kepenatan daripada pemain Indonesia, yang mana first half mereka dah guna semua energi untuk tekan ataupun pressing, tetapi di second half Indonesia gagal untuk kekalkan momentum tersebut untuk melakukan pressing. Maka di second half Thailand buat pertukaran dan bermain seperti sedia kala untuk buat ball control, untuk buat build up, untuk buka game dengan sangat baik, one touch football dan sebagainya. Memang second half Thailand mendominasi
walaupun ada beberapa critical fatal mistake yang dilakukan oleh pemain Thailand sehingga Indonesia berjaya untuk menjaringkan gol penyamaan. Okey, baiklah, itu untuk apa yang saya suka tentang Thailand. Untuk kelemahan Thailand, apa yang boleh saya cakapkan pada perlawanan semalam adalah mengenai pertahanan. Maklumlah, pertahanan bertukar gandingan, iaitu Pawi dan juga Krit Sadar di first half. Mereka seakan-akan tidak mempunyai chemistry dan juga communication yang baik, sehingga mereka terlepas gol yang pertama yang dilakukan oleh Ricky Kambuaya, yang mana boleh dikatakan Sarat Yoyan juga boleh dibersalahkan lah untuk gol yang pertama, yang mana Sarat Yoyan tidak pressure awal Ricky Kambuaya dan membiarkan Ricky Kambuaya untuk melakukan shooting, lalu keeper buat blunder dan gol. Jadi boleh saya katakan memang keeper buat blunder, tetapi usaha yang dilakukan oleh Ricky Kambuaya tu memang membuahkan hasil akibat tekanan ataupun ruang yang diberikan oleh pemain-pemain Thailand sendiri. Dan gol kedua yang dijaringkan oleh Egy memang boleh dikatakan salah Wirachit dan juga Krit Sadar yang tidak mempunyai communication yang baik, dan juga boleh dikatakan defensive midfielder pasukan Thailand sendiri tidak melakukan marking kepada Witan dan tak ada orang pressure Witan. Witan dapat bola, dia berada dalam kedudukan yang kosong, dia mempunyai passing accuracy yang tepat dan juga vision yang padu, maka dia dengan senang buat through ball kepada Egy dengan senang melakukan finishing. Jadi boleh saya katakan defensive midfielder dan juga defend pasukan Thailand di bahagian tengah gandingan dengan Krit Sadar agak kurang pada perlawanan ni, yang mana tidak terlalu solid dan telah menyebabkan Thailand berjaya untuk ditembusi oleh pemain Indonesia sebanyak 2 kali. Jadi itu yang saya katakan permasalahan yang terjadi untuk pasukan Thailand. Baiklah, untuk pasukan Indonesia, apa perkara yang saya boleh puji untuk pasukan Indonesia? Untuk pasukan Indonesia ada beberapa perkara yang saya boleh puji. Antaranya saya suka player iaitu Witan Sulaiman, yang mana Witan Sulaiman ni boleh dikatakan dia adalah the best player untuk Indonesia buat masa sekarang. Yang mana di bahagian tengah kita tahu yang Witan Sulaiman lebih beraksi kepada sayap dan juga kadang-kadang beraksi di bahagian midfield. Apa yang boleh saya simpulkan adalah Witan Sulaiman adalah player yang mempunyai kelebihan untuk bermain di wide ataupun untuk bermain di bahagian sayap sebagai playmaker, ataupun kita boleh bagi Witan Sulaiman ni sebagai free roamer untuk menjadi kreatif playmaker kepada pasukan Indonesia. Sebab apa? Sebab dari segi vision dan juga passing accuracy yang ada pada Witan Sulaiman, serta dribbling yang sangat baik, dan yang paling penting Witan Sulaiman ni pandai untuk menempatkan diri dalam space yang sangat baik untuk memulakan gerakan di bahagian tengah. Jadi boleh saya katakan memang itu yang saya suka tentang Witan Sulaiman yang pertama untuk pasukan Indonesia. Corak permainan beliau menunjukkan kematangan walaupun masih lagi muda. Yang kedua, apa yang boleh saya highlightkan tentang Indonesia adalah tentang Ricky Kambuaya. Yang mana Ricky Kambuaya adalah player yang boleh dikatakan nadi utama untuk pasukan Indonesia di bahagian tengah sekiranya diletakkan di tempat yang betul seperti perlawanan semalam. Dan juga kita boleh tengok sepanjang tournament memang Ricky Kambuaya adalah player yang sangat tenang, ball control yang baik, beliau tidak mudah gelabah dan beliau punya passing accuracy pun tepat. Jadi boleh saya katakan media tak terlalu memfokuskan kepada Ricky Kambuaya, sebaliknya memfokuskan pemain seperti Egy, seperti Ekan Beget dan sebagainya. Sepatutnya media lebih perlu memfokuskan kepada Ricky Kambuaya sebab beliau adalah player yang sangat cemerlang di atas padang. Boleh dikatakan nadi utama untuk pasukan Indonesia di bahagian tengah dengan corak permainan yang agresif, ball control yang lawa, body fizik yang sangat cantik. Boleh dikatakan jika dia dapat bola, ketenangan yang ada pada beliau, dan beliau juga boleh merancang sesuatu di bahagian tengah. Itu yang kedua yang boleh saya puji tentang Indonesia pada perlawanan ini. Yang ketiga, apa yang boleh saya puji tentang Indonesia adalah di first half. Yang mana first half memang kita nampak Indonesia bermain dengan sangat baik. Mereka berjaya untuk menekan pasukan Thailand ataupun melakukan pressing. Tetapi di second half mereka melakukan sedikit mistake yang mana mereka tak kekalkan momentum ataupun tak konsisten seperti mana first half, dan mereka membiarkan Thailand untuk bermain-main dan memberikan space dan juga ruang kepada Thailand untuk control game. Maka mereka dipunish ataupun dihukum dengan 2 gol yang cepat daripada pasukan Thailand hanya dengan one touch football, kesilapan pertahanan dan sebagainya. Tetapi untuk first half Indonesia bermain dengan sangat baik. Dari segi pressing, mereka pressing dengan sangat baik. Dari segi compact, mereka agak compact walaupun ada ruang kosong, tetapi
Tetapi dari segi compact memang mereka padu ketika pressing secara vertikal. Tetapi di second half semua tu dah hilang. Itu yang menjadi persoalan. Adakah masalah fitness ataupun kecergasan yang menghantui skuad utama Indonesia pada perlawanan semalam? 3 benda ni boleh saya puji. Dan yang terakhir yang saya nak puji adalah tentang fullback Indonesia, iaitu Arhan Pratama dan juga Asnawi. Right back dan juga left back Indonesia memang padu. Yang mana kemasukan Arhan Pratama ataupun Pratama Arhan, saya tak tahu nama dia, tak pasti yang mana dulu, nanti tolong betulkan, saya minta maaf. Yang mana boleh dikatakan kedua-dua fullback pasukan Indonesia adalah sangat muda. Yang mana kita boleh tengok Asnawi di bahagian kanan memang sangat-sangat bagus, cemerlang main. Daripada segi bertahan beliau sangat bagus. Dari segi overlapping dan membuat supporting play di bahagian hadapan sangat bagus. Begitu juga dengan Arhan, yang mana Arhan di bahagian kiri berjaya untuk kunci Supacuk pada perlawanan ni. Yang mana kita boleh lihat kalau first leg hari tu Supacuk main kan, tetapi untuk second leg ni Arhan main, Supacuk tak boleh bergerak bebas. Dan benda tu berjaya dikunci oleh Arhan. Dan dalam pada masa yang sama, Arhan Pratama juga boleh melakukan overlapping dan juga supporting play ke hadapan dengan sangat-sangat cemerlang. Itu yang membuatkan saya suka tentang skuad Indonesia kali ni. Dua player ni, iaitu Asnawi dan juga Arhan. Mereka berdua memang menunjukkan mereka adalah dua fullback yang bakal memenuhi modern football ataupun bola sepak sekarang lah. Memang orang suka typical fullback macam mereka berdua. Sekiranya ada kelak luar nak beli, saya rasa memang mereka kelak-kelak akan minat dengan typical ataupun corak permainan fullback seperti Arhan dan juga Asnawi, yang mana boleh buat overlapping, yang mana boleh bertahan dengan baik. Itu yang boleh dikatakan fullback yang sangat cemerlang lah di usia mereka yang sangat muda. Baiklah, yang tu untuk apa yang kita boleh puji untuk pasukan Indonesia selain daripada fighting spirit dan sebagainya. Tetapi kita masuk pula ke dalam ulasan untuk kelemahan Indonesia yang mereka perlu perbaiki. Untuk kelemahan Indonesia yang mereka perlu perbaiki adalah mereka perlu mencari seorang striker yang boleh fit dengan sistem Shin Tae-yong. Sebab apa? Daripada awal tournament, daripada permulaan tournament, boleh dikatakan Shin Tae-yong mempunyai masalah di bahagian striker. Yang mana ada kalanya Ezra Walian menjadi, ada kalanya Ezra Walian tak menjadi. Dan digantikan dengan Dedet. Kadang-kadang Dedet pun menjadi, kadang-kadang Dedet tidak menjadi. Dan digantikan dengan Hanis Sagara. Tetapi Hanis Sagara pun kadang-kadang bermain hanya lebih kurang 26 minit sebelum ditukar oleh player-player yang lain. Jadi sebab apa saya katakan Indonesia perlukan seorang pemain nombor 9 ataupun striker untuk fit dalam sistem Shin Tae-yong. Seperti mana yang kita tahu, Shin Tae-yong kalau melakukan pressing, dia memerlukan player yang boleh melakukan pressing ke atas pemain-pemain lawan walaupun bermain sebagai seorang penyerang. Jadi sekiranya Shin Tae-yong berjaya mendapatkan seorang penyerang yang boleh bermain sebagai fast nine seperti Roberto Firmino untuk fit dalam sistem beliau bagi skuad kebangsaan Indonesia, saya rasa Indonesia tidak akan mempunyai masalah di bahagian serangan. Sebab itu yang menjadi kelemahan Indonesia di bahagian serangan, yang mana Ezra Walian lebih kepada goal poacher, untuk involve dengan gameplay ataupun untuk drop ke bahagian midfield agak lambat. Dan beliau jarang bagi supporting play ataupun terlibat dengan corak permainan short passing yang cuba dilakukan oleh Indonesia. Sebaliknya beliau dijadikan sebagai target man. Begitu juga dengan Hanis Sagara, begitu juga dengan Dedek. Sekiranya mereka ada seorang striker yang boleh main dengan fast nine, yang boleh draw ke bawah untuk buka game kepada pemain-pemain sayap seperti Irfan Jaya dan juga Ramai Rumakek, maka saya boleh katakan Indonesia akan ada satu bentuk serangan yang memang solid. Kemungkinan Sadir Ramdhani boleh bermain di posisi tersebut sekiranya pulih dari kecederaan. Itu kelemahan yang pertama. Kelemahan yang kedua, apa yang boleh saya katakan daripada segi kecergasan atau daripada segi fitness, yang mana di first half Indonesia dah all out, mereka dah bagi segala-galanya. Tetapi sayang, berjuta ribu kali sayang, apabila di second half mereka gagal untuk menunjukkan aksi yang sama dan mereka kepenatan awal, dan menyebabkan Thailand boleh bermain seperti sedia kala. Sekiranya mereka still momentum di second half untuk melakukan pressing dan tidak membiarkan Thailand dapat bola ataupun sonok dapat bola, boleh dikatakan bebas untuk mengawal game, maka ataupun Thailand tidak diberi ruang seperti mana first half, mungkin Indonesia ada peluang untuk menambah jaringan dan menjaringkan gol. Itu yang boleh saya katakan lah. Yang ketiga, kelemahan Indonesia adalah dari segi komunikasi dan juga daripada segi defending shape,
yang mana kita boleh tengok defend pasukan Indonesia pada perlawanan semalam, 2 gol yang dijaringkan oleh pemain-pemain Thailand. Gol pertama tu memang selalu berlaku, tetapi gol yang kedua yang mana tiada komunikasi yang baik daripada pemain pertahanan Indonesia untuk bertahan. Dalam masa 2 minit mereka dibolosi oleh 2 gol oleh pasukan Thailand. Jadi mereka perlu perbaiki komunikasi, mereka perlu baiki mereka punya defending shape untuk memastikan yang mereka tak buat kesilapan yang mudah pada masa yang akan datang. Itu yang boleh saya katakan kelemahan Indonesia. Dan yang paling penting adalah sekiranya di bahagian midfield mereka mungkin memerlukan seorang single pivot ataupun single pivot, seorang defensive midfielder yang proper untuk memastikan pemain defensive midfielder tersebut mampu untuk melakukan disruption ataupun gangguan kepada opponent punya attacking. Sekiranya mereka tak ada proper DMF, sampai bila pun mereka punya midfield akan menjadi longgar dan senang untuk dibocori sebab mereka tak ada proper DMF. Maka boleh saya katakan macam tadi, Indonesia perlu cari seorang striker yang boleh fit dengan sistem Sinteyong. Yang kedua, mereka perlu cari proper DMF untuk bertahan, dan untuk barisan pertahanan mereka perlu perbaiki komunikasi dan juga defending shape untuk memastikan yang mereka tak buat kesilapan mudah lagi. Jadi secara overallnya, semalam Indonesia bermain dengan sangat baik di first half, tetapi masuk second half mereka dah mula hilang momentum dan konsisten. Thailand berjaya untuk absorb dan mengawal tempo, dan Thailand berjaya untuk menjadikan 2 gol awal, dan keputusan berakhir dengan seri sebab kedua-dua pasukan bermain dengan sangat baik. Thailand dari segi pengalaman dan juga taktikal, Indonesia dari segi orang muda dan juga boleh dikatakan exposure ataupun pendedahan yang sangat baik untuk player-player mereka kali ini. Jadi apa yang boleh saya katakan, Thailand adalah kuasa yang baru di Asia Tenggara selepas AFF Suzuki, dan Indonesia adalah pasukan yang patut diguruni dengan corak permainan mereka sekarang. Jadi itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.